Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama kembali dalam insya-Allah sesi tadabbur setiap daripada muka surat Al-Quran. Alhamdulillah, pada pagi ini kita telah sampai ke muka surat 520. Jadi kepada sesiapa yang mempunyai kemudahan untuk membuka mushaf, diharapnya insya-Allah kita dapat bersama-sama untuk membuka mushaf dan meneliti, membaca, menatapi bersama-sama, bertadabbur daripada muka surat ini. InsyaAllah muka surat hari ini 520, dan kita pada apa pun terjadi, kita akan meneruskan pembacaan Al-Quran kita. Kita akan terus untuk meneliti apakah dia pengajaran-pengajaran daripada setiap muka surat Al-Quran yang akan kita baca pada setiap pagi, insya-Allah setiap pagi. Pagi ini kita akan bersama-sama dalam surah Qaf, pada penghujung surah Qaf, dan kita akan mula masuk ke awal surah Az-Zariyat, insya-Allah. Alhamdulillah, dalam surah Qaf ni, sebagaimana kita maklum sebelum daripada ni, surah Qaf ni adalah satu surah yang sering dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa di atas mimbar, semasa Nabi sama ada khutbah Jumaat ataupun khutbah hari raya, Nabi akan membaca isi kandungan membaca surah ini. Kenapa? Kandungannya yang terdapat dalam surah Qaf ini sebenarnya sangat mengingatkan kita lah kepada hari akhirat. Dan yang terakhir, pada muka surat ini kita akan dapat lihat apa dia, iaitu yang pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kekuasaannya, dan juga menyebutkan apa yang telah berlaku kepada orang-orang yang sebelum daripada kaum Quraisy ni, sebelum daripada kita lah. Kalau kita di zaman moden ni, kita kata orang-orang sebelum daripada ni, yang hidup sebelum daripada zaman kita ni, tahun 2020 ni, mereka ni sangat hebat, lebih hebat lagi daripada manusia, daripada manusia yang ada pada hari ini. Kalaulah kita merasai bahawa wow, manusia boleh naik ke bulan, mengambil batu daripada bulan dan sebagainya kan, tapi manusia zaman dulu hebat, lebih besar, lebih berkuasa lagi. Tetapi ke mana mereka? Mereka telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jom insya-Allah sama-sama kita masuk ke surah muka surat 520, surah Qaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha fanaqqabu fil bilad hal min mahis. Sadaqallahul azim. Ayat 36 yang telah saya bacakan tadi bermula dengan wakam. Wakam ni kalau ikut dalam bahasa Arabnya maknanya ialah pertanyaan lah, berapa, kam, berapa. Tapi kam di sini ulama tafsir kata kam khabariyah. Kam khabariyah ni menunjukkan apa? Bukan nak tanya berapa, tapi nak beritahu berapa banyak, iaitu nak memberitahu. Makna kam di sini maknanya banyak, maknanya berapa banyak gitu, bukannya berapa tak tahu berapa, tapi berapa banyak kami telah hancurkan. Banyak dah sebelum daripada Allah Taala hancurkan, iaitu mereka ni. Siapa mereka ni? Qablahum, sebelum daripada orang Quraisy, sebelum daripada kamu ni, sebelum daripada manusia lah, hum, sebelum daripada mereka. Jadi Allah Subhanahu Taala menggunakan hum ni untuk menanyakan mereka tu merefer kepada yang pertamanya, of course lah, kepada orang-orang Quraisy yang memusuhi Nabi, yang membenci Nabi, yang menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hum ini juga adalah terpakailah kepada kita sekarang ni, iaitu orang-orang yang menolak Islam pada hari ini. Berapa banyak dah sebelum daripada ni orang-orang yang menolak Islam. Apa? Min qarnin. Min qarnin ni dalam bahasa Arabnya, qarnin tu ialah kurun lah, tapi qarnin dalam bahasa Arab artinya ialah manusia tu, manusia yang hidup di satu-satu zaman tu. Itu adalah pendapat yang paling kuat lah menurut Syekh Said Tantawi. Dia kata qarnin tu ialah manusia yang hidup dalam satu-satu masa, yang mengambil masa 100 tahun. Jadi orang-orang Melayu lah, kita perkataan Melayu, kita kata kurun tu ialah 100 tahun. Apa pun, memang ada pendapat begitulah di kalangan ahli tafsir. Apa pun menunjukkan apa, bahawa manusia yang hidup dulu sebelum daripada kita kan, kalau kita tengok tu 100 tahun ke ataupun sebagainya, satu kurun, satu zaman ke dan sebagainya, mereka ni sebenarnya lebih kuat lagi. Asyaddu minhum batsyah. Batsyan tu maknanya ialah kekuatan dia lah, maknanya dia nak apa-apa dia boleh ambil. Itu batsyan. Kalau ikut batsyan ni asal maknanya al-akhzu asy-syai' bil quwwah, maknanya dia boleh tarik, dia nak dia. Batsyan maknanya jangkauan dia, cengkaman dia, masya-Allah hebat kan. Jadi Allah Taala beritahu
Orang-orang sebelum daripada orang Quraisy ni lagi hebat. Sama ada Firaun ke, sama ada Namrus ke, sama ada kaum Nabatian ke, sama ada kaum Nabi Hud ke, kaum Nabi Nuh ke, mereka ni hebat. Tapi fanaqabu fil bilad, mereka ni terpaksa lari merayau-rayau di atas dunia ni di atas negara. Jadi Allah kata sini naqabu ni asalnya perkataannya adalah mengorek tu, iaitu mengorek bukit, mengorek tanah, naqabu kan. Kalau orang sekarang ni kan nak cari minyak ke, jadi naqabu. Tapi naqabu dalam ayat ni maknanya ialah berlari-larian di atas muka bumi ini kerana nak lari daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila Allah Taala nak azabkan mereka, mereka naqabu fil bilad, mereka berlarian mencari hal min mahis. Tapi Allah Taala tanya, ada ke tempat nak lari? Ada ke tempat nak selamat? Sebab apa? Dunia ni Allah Taala punya. Jadi kalau manusia nak lari ke mana? Lari atas dunia ni juga. Tak, mereka kata tak, mereka bukan lari dunia, lari ke angkasa lepas. Angkasa lepas tu siapa punya? Allah Ta'ala punya juga. Jadi mereka nak lari ke mana? Mereka nak keluar daripada alam buana ni, sedangkan semua benda adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hal min mahis, ada ke tempat nak lari? Ada ke tempat nak selamat? Inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Jadi Allah Ta'ala kata, sepatutnya pengajaran yang kamu sampaikan, Al-Quran ni yang kamu sampaikan kepada mereka ni, sepatutnya kepada manusia ni, sepatutnya menjadi pengajaran. Jadi kita semualah kan, kita sekarang sepatutnya Al-Quran ini menjadi pengajaran, tapi tak semua orang dapat ambil pengajaran tu. Allah Ta'ala sebut sini, orang-orang yang akan dapat ambil pengajarannya hanyalah mereka lahu qalbun, orang yang ada hati. Semua orang ada hati, tapi hati yang tak digunakan untuk memahami kalimah Allah Ta'ala, memahami pengajaran Allah Ta'ala. Kemudian al-qas sam'a, ataupun orang yang mencampakkan, makna al-qas sam'a ni mencampakkan pendengaran. Artinya maknanya ialah menjadi good listener lah kita katakan, iaitu mendengar dengan baik. Jadi ada orang bila kita cerita benda-benda baik ni, dia tak nak dengar. Bila kita cerita benda-benda yang datang daripada Allah, mereka tak nak dengar. Tapi kalau perkara-perkara yang mendatangkan katakan ada tawaran hebat ke, tawaran murah ke, barulah sibuk nak dengar. Kalau ada peluang, ini peluang bagus ni kan, peluang untuk mendapatkan harta, mendapatkan kekayaan, jadi mereka akan dengar. Jadi macam itulah manusia kan, al-qas sam'a tu, mereka tak nak dengar kalau benda-benda tu datang daripada pengajaran-pengajaran yang benar kan. Jadi Allah Ta'ala kata wa huwa syahid. Syahid ni maknanya menumpukan dan memerhatikan. Kalau ikut asalnya saksi kan, tapi saksi dan menyaksikan, mendengar dengan baik dia. Jadi maknanya Allah Ta'ala sebut 3 sini kan. Pengajaran Al-Quran ni ataupun kebenaran ni hanya akan dipahami, akan dapat diteliti oleh orang-orang yang mempunyai ketiga-tiga ni, iaitu apa? Menjadi good listener, mendengar dengan baik, lepas tu memerhatikan, berfikir dan sepenuh give intention lah kita katakan syahid ni kan. Itu maknanya memerhati, mendengar dengan, bukannya duk main telefon, kita duk cerita kan, ataupun sebagainya, duk bersembang, tak dengar apa kita nak cerita. Itu maknanya tidak mempunyai tidak mencukupi syarat-syarat untuk mendapat Al-Quran ni akan menjadi zikra kepada mereka, ataupun apa-apa yang dalam Islam ni menjadi zikra kepada mereka. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan, sesungguhnya kami ni telah ciptakan langit, bumi, apa yang di antara langit dan juga bumi ni dalam sittati ayyam. Dalam terjemahan kata 6 hari. Itu terjemahan. Tapi ayyam di sini ulama-ulama telah berbeza pendapat. Apa maksud ayyam sini? 6 hari. Hari apa? Hari ini ada ulama kata, setengah kata hari dunia lah, iaitu 24 jam ni. Ada yang kata tak, hari situ ialah hari akhirat. Tak, ada yang kata lagi ialah hari situ ialah bukannya maksud hari, tapi maksudnya ialah waktu. 6 waktu. Jadi 6 waktu macam mana? Wallahu alam. Ulama-ulama tafsir berbeza pendapat sini. Kita jangan banyak, tapi kita ambillah kata-kata yang disebutkan oleh Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ni ialah seorang tabi'in yang masyhur. Seorang ulama daripada tabi'in yang masyhur. Dia mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala membuat, Allah Ta'ala boleh dapat untuk melaksanakan, menjadikan langit dan bumi ini dengan hanya kun fayakun. Jadi jadilah. Tapi kenapa Allah Ta'ala memberitahu fi sittati ayyam ni? Kerana Allah Ta'ala nak beritahu
kepada kita, wahai manusia, artinya kan apabila kamu buat sesuatu, maka buatlah dengan ta'anni. Ta'anni itu maksudnya berhati-hati, dengan perlahan-lahan, dengan bukan perlahan lambat tapi maksudnya dengan berhati-hati maksudnya. Iaitu maknanya buat betul-betul, ambil kira betul-betul, dan jangan nak kalut, jangan nak cepat tapi tak menjadi. Jadi itu kata Sa'id bin Jubair. Walau apa pun, itu adalah pendapat-pendapat ulama lah yang mengatakan apa maksud sittatu ayyam. Dalam ayat-ayat yang lain juga disebutkan sittatu ayyam ni. Kemudian apa yang nak disebutkan dalam ayat ini ialah yang terakhir tu, wa ma massana min lughub. Lughub ni artinya ialah penat, kata. An-nasab tu at-ta'ab. Adakah Allah Ta'ala setelah daripada buat ni, Allah Ta'ala sebutkan 6 hari seolah-olah macam masa tu lama kan. Mestilah penat Itu siapa tu? Kata-kata orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan Allah Ta'ala seminggu ada 7 hari, 6 hari Allah Ta'ala dah buat langit dan bumi, dan kemudian dia penat, kemudian dia berehat. Kata Yahudi, berehat tu hari apa? Dia kata berehat hari Sabtu. Jadi sebab itulah orang Yahudi kata hari Sabtu adalah hari berehat, kerana Allah Ta'ala, Tuhan berehat pada hari Sabtu kerana penat menciptakan langit dan bumi. Itulah kejahatan orang-orang Yahudi yang menuduh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala turunkan ayat ni. Allah Ta'ala kata apa? Wa ma massana min lughub, untuk menjawab tuduhan daripada orang Yahudi ni yang kata Allah Ta'ala ni penat. Tak ada, Allah Ta'ala tak penat pun. Tapi Allah Ta'ala nak ceritakan benda lain. Kenapa diciptakan benda tu ke 6 hari. Jadi ayat 39 kembali setelah daripada segala-galanya, telah Allah Ta'ala menjawab semua kata-kata, tuduhan-tuduhan orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi dan sebagainya ni. Dan sekarang ni sampailah kepada pengakhiran, penghujung. Kenapa semua ni? Allah Ta'ala cerita semua kan tentang bangsa-bangsa, Allah Ta'ala binasakan dan sebagainya. Allah Ta'ala berkata, sini ialah itu apa? Maka fasbir. Jadi fa' di sini ialah, kalau terjemahannya makalah. Tetapi sebagaimana kita sebut sebelum daripada ni, bahawa fa' dalam bahasa Arab ni dia mempunyai 3 makna. 3 bentuk. Yang pertama, fa' lil ataf. Nama dia iaitu ataf seperti waw, seperti dan. Yang keduanya fa' lit ta'qib. Fa' untuk menunjukkan kepada apa yang selepasnya, berlaku immediately after. Tetapi yang ketiganya, fa' ni nama dia ialah fa' al-fasihah. Fa' al-fasihah ni ialah fa' yang nak menunjukkan bahawa ada sesuatu benda yang dihazafkan sebelum daripada fa' itu. Yang dihazafkan maknanya yang tak disebutkan. Jadi Allah Ta'ala tak sebutkan apa. Bila sebut fa' tu, maka difahamilah secara direct bila kita baca dalam bahasa Arab ni. Jadi fa' sini ialah fa' al-fasihah. Maka oleh semua kerana itulah, kerana yang sebelum-sebelumnya, maka oleh kerana itu wahai Muhammad, fasbir. Jadi kita katakan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang berdakwah, kepada orang-orang yang menyampaikan Islam, kepada orang-orang yang penat menghadapi manusia-manusia ni yang menolak Islam ini, kita katakan kepada mereka, maka fahamilah ayat ini. Ayat ini adalah ditujukan kepada kamu semua, kepada kita semualah, iaitu sebagai orang Islam yang menyampaikan Islam, yang telah menyampaikan Islam, ataupun yang sedang berusaha. Fasbir, sabarlah. Takut kita ni kadang-kadang tak sabar kan, kerana penat kita tak sabar. Nabi SAW berkepenatan 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah kan, untuk menyampaikan Islam. Betapa susahnya, tapi akhirnya Allah Ta'ala beri kepada baginda Nabi SAW dengan kemenangan Fathu Mekah, mengalahkan orang-orang Quraisy itu, dan mendapat kemenangan seluruh tanah Arab telah menjadi Islam. Bayangkan dalam masa 23 tahun saja tanah Arab telah menjadi Islam, dengan padang pasirnya, dengan tidak ada telekomunikasinya, dengan susahnya kan, tapi boleh menjadi Islam. Jadi kita insya-Allah kan kita akan berusaha untuk menjadikanlah insya-Allah dunia ini supaya menerima Islam, menampak Islam tu kan, dan kemudian mereka memahami Islam kan, supaya semua telinga-telinga yang ada di atas dunia ini akan mendengar Islam, insya-Allah. Jadi Allah Ta'ala kata fasbir, maka sabarlah kita semua, sabarlah wahai Muhammad, ala ma yaqulun, di atas apa yang mereka katakan. Sabar. Jadi sabar ni banyak kan, sabar ni tak penyiksaan mereka, tapi Allah SWT fokuskan di sini ialah terhadap apa yang mereka katakan. Apa yang mereka katakan? Mereka menuduh macam-macam menuduh Nabi Muhammad, menuduh pendakwah, menuduh kepada Islam macam-macam kan. Sabar. Sabar artinya bukan sabar tu maknanya diam, tapi sabar tu maknanya teruskan kerja, makna dia. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih, dan kemudian Allah Ta'ala sebutkan bersabar dan kemudian kena buat apa? Wasabbih, bertasbihlah kamu bihamdi rabbik, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Subhanallah itu adalah tasbih, bihamdik itu wa bihamdih, wa bihamdi rabbik. Allah Ta'ala kata
qabla tulu syamsi wa qabla al-ghurub. Sebelum daripada naik matahari dan sebelum daripada jatuh matahari. Jadi ulama kata sini ialah sebelum daripada subuh, sebelum daripada naik matahari iaitu subuh, dan sebelum daripada jatuh matahari iaitu asar. Allah Ta'ala khususkan sebut di sini dua waktu ni. Kenapa dua waktu ni adalah dua waktu yang dikata mempunyai keistimewaannya. Jadi kita Alhamdulillah baru saja sekarang ni kan, baru naik matahari kan. Di sinilah kan, mungkin di tempat lain baru saja tengah subuh lagi, sedang masih subuh lagi dan sebagainya kan. Wallahu a'lam bissawab kan. Berbeza tempat-tempat kita kan, tetapi waktu subuh adalah waktu yang sangat mulia. Allah Ta'ala sebutkan dan kita bertasbih subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Dan kata setengah ulama kata tasbih di sini artinya ialah bersolat. Hendaklah kamu bersolat sebelum daripada naik matahari dan sebelum daripada jatuh matahari. Itu satu pendapat ulama qabla tulu'il syamsi wa qabla al-ghurub. Kemudian wa minal laili, dan kemudian pada waktu malam pula. Waktu malam ni Allah Taala kata fasabbihu, maka hendaklah kamu juga bertasbih. Jadi kata setengah ulama ialah sembahyanglah kamu pada waktu malam juga. Jadi dikatakan iaitu sebagaimana kata jalan lain, iaitu sembahyang maghrib dan juga sembahyang isyak. Dua sembahyang tu untuk apa? Untuk ayat 40. Wa minal laili fasabbihu, bertasbihlah kamu, sembahyanglah kamu, wa adbaras sujud, dan kemudian selepas daripada sujud. Selepas daripada sujud ni apa maksud dia? Makna bertasbihlah selepas daripada sujud atau bersembahyanglah selepas daripada sujud. Jadi setengah pendapat ulama kata selepas daripada sujud ni artinya ialah sembahyang sunat selepas daripada sembahyang fardu. Setengah ulama lagi kata wa adbaras sujud ni artinya ialah sunnah untuk kita ni berzikir selepas daripada setiap kali sembahyang. Jadi oleh kerana itulah maka dibawakan hadis sebagaimana dalam setengah-setengah kitab tafsir, iaitu hadis yang masyhur yang mana orang-orang sahabat daripada di Madinah tu ketika mereka ni ketika mereka ni nak bersedekah tak boleh kan. Mereka rasa cemburu. Kenapa? Ada di kalangan para sahabat ni yang kaya, mempunyai harta lebihan kan. Jadi adalah hadis tu, hadis masyhur itu dalam disebutkan iaitu zahaba ahlud dusur bil ujur. Dikatakan orang-orang yang mempunyai harta itu mereka ni boleh berinfakkan dengan harta mereka. Jadi kami ni, mereka berjumpa dengan Rasulullah, kami ni orang miskin, tak ada duit nak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada mereka, jangan sedih. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada kamu kan pahala yang sama seperti mereka itu, iaitu dengan apa? Kamu bertasbih selepas daripada setiap kali solat 33 kali, kamu bertahmid 33 kali, dan kemudian kamu bertakbir 33 kali, maka itu menyamai sedekah yang mereka buat itu. Tetapi hadis itu panjang lagi ceritanya, menarik. InsyaAllah kamu boleh refer kepada hadis itu. Pengajaran yang kita nak ambil di sini ialah apa kan? Allah Ta'ala menyuruh kita ni kaitan di antara dakwah dan juga as-salah, dakwah dan juga az-zikru, iaitu az-zikru ni akan mengingatkan kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kemudian menjadi kuat, menjadi muslim yang kuat. Tapi untuk apa kekuatan itu? Bila kita dah menjadi kuat, bila kita dah jadi segar, kita jadi kuat apa hubungan kita dengan Allah, maka jadikanlah ia untuk dimanfaatkan untuk menyebarkan Islam. Bukan hanya kita kuat untuk diri kita saja kan. Kita ni kuatlah beribadat dan sebagainya, tiba-tiba kuat kita tu untuk diri kita saja, kita tak manfaatkan untuk Islam. Maka itu adalah satu benda yang tidak betul lah. Sebab apa digabungkan di sini fasbir, iaitu teruskan kerja, dan kemudian fasabbih, dan kemudian bertasbihlah. Seterusnya wastami'. Allah Ta'ala sebutkan pada ayat-ayat yang terakhir daripada surah ini, iaitu Allah Ta'ala sebutkan tentang hari akhirat, bagaimana mudahnya akhirat ini akan berlaku ke atas manusia. Jadi Allah Ta'ala kata wastami', dengarkan sini. Setengah pendapat kata adalah dengar wahai Muhammad, ada yang kata wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, dengarlah. Yauma yunadil munadi, pada hari akan menyerulah, ada yang menyeru, penyeru akan menyeru. Yang dikatakan penyeru sini ialah malaikat Israfil. Jadi malaikat Israfil itu akan menyeru min makanin qarib. Dikatakan min makanin qarib, daripada tempat yang dekat, maksud dia, terjemahan dia. Tapi apakah maksud makanin qarib ni, tempat yang dekat ni? Setengah ulama tafsir kata bukanlah makna dekat tu dekat apa, tapi dekat tu maksudnya semua orang dapat dengar. Semua dapat dengar, iaitu manusia-manusia yang telah ditanam, manusia-manusia yang telah dikebumikan di dalam tanah-tanah. Pada masa itu semua tu akan mendengar ucapan malaikat ini. Setengah ulama tafsir kata min makanin qarib ni ialah
satu tempat di Baitul Maqdis, di satu batu di Baitul Maqdis. Kenapa tempat itu adalah tempat yang dikatakan tempat paling dekat kepada langit. Wallahu a'lam bissawab. Apa pun kan, tapi yang penting bagi kita ialah bahawa akan ada penyeru. Maka menyeru apa, iaitu malaikat itu akan menyeru, dan semua akan dengar. Yauma yasma'una as-sayhata bil haqqi, semua akan dengar. Manusia semua akan dengar. Manusia-manusia yang telah dikebumikan semua akan dengar. Kemudian zalika yaumal khuruj, hari itu ialah hari khuruj. Jadi yang kita boleh faham daripada ayat ini bahawa nanti akan ada penyeru, dan kemudian pada hari itu malaikat akan menyeru, dan kemudian manusia-manusia pada hari itu akan khuruj. Khuruj ini hari khuruj, dia kata yaumal khuruj, itu adalah hari khuruj. Yaumul khuruj, zalika yaumul khuruj, keluar daripada mana? Iaitu keluar, manusia ni akan keluar daripada bumi ni, daripada tanah ni, tempat mereka ditanam ni kan. Sama ada yang dibakar dan sebagainya, semua tu akan keluar. Semua keluar mana? Keluar untuk dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nuhyi wa numit wa ilainal masir. Allah Taala kata kamilah yang menghidupkan dulu. Kamu dulu mati, kemudian kami hidupkan kamu. Berada dalam rahim ibu, kemudian dihidup, kemudian tu kamu mati kembali, numit, kemudian ke mana kamu nak pergi? Wa ilaina al-masir. Allah Taala katakan, dan kembalilah semula nanti kepada kami. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita kata, dan kemudian yauma tashaqqaqul ardu, dan pada hari itu Allah Taala kata bumi itu akan terbelah. Maknanya terbuka. Tasyaqqaq maknanya terbuka, sebagaimana biji benih itu terbuka untuk mengeluarkan dia punya pucuk dia tu kan. Jadi begitulah, bumi ini akan terbelah, akan terbuka, lalu keluarlah daripada situ kita kata apa ni kan, manusia-manusia yang telah ditanam tu. Kita nak cerita macam zombie lah. Tak kira lah macam zombie macam apa pun, tapi itulah hakikatnya. Allah Ta'ala sebut tasyaqqaqul al-ardu, iaitu bumi itu akan terbelah, anhum siro'a, dan kemudian mereka itu akan bangkit cepat-cepat. Cepat-cepat menuju ke mana? Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihisap. Dan pada hari itulah kita boleh imagine lah bagaimana kan akan berlaku, sebagaimana digambarkan oleh Al-Quran ni, zalika hasyrun alaina yasir. Dikumpulkan mereka tu, terkumpul mereka semua. Susah ke nak buat benda tu? Tak. Allah Taala katakan alaina yasir, ke atas kami sangat simple, sangat mudah kan, tak ada masalah. Kun fayakun semua kan. Allah Ta'ala berkuasa kan buat apa saja. Jadi manusia pun akan berhimpun untuk dihisap. Nahnu a'lamu bima yakulun. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala katakan, semua manusia ni kan, yang mereka kata kepada kamu, mereka tuduh kamu, mereka menolak Islam dan sebagainya, apa-apa kata-kata mereka ni, ingat fikir Allah Ta'ala tak tahu ke? Allah tahu. Jadi sebab tu Allah Ta'ala kata sini, nahnu a'lam bima yakulun, kami tahu apa yang mereka cakap tu. Wa ma anta alaihim bijabbar, dan kamu pula wahai Muhammad, kamu pula wahai penyampai Islam, kamu jangan susah hati. Kamu ni bukan kerja kamu nak paksa mereka, bukan nak paksa mereka untuk menerima Islam. Kerja kamu adalah untuk menyampaikan. Jadi kerja kita semua adalah untuk menyampaikan, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada manusia di zamannya. Maka kita sekarang ni kena bekerja untuk menyampaikan kepada manusia-manusia yang hidup di zaman kita ni. Tapi bukan kerja kita ni jabbar, walaupun ada ulama menyebutkan bahawa ayat ini telah dimansuhkan dengan ayat As-Saif, sebagaimana kata Imam Jalalain di dalam tafsir mereka. Tapi apa pun, ialah nak beritahunya ialah kita ni tak boleh paksa hati manusia kan. Manusia dia nak terima tak terima, kita hanya akan menyampaikan, kita hanya boleh menunjukkan kepada mereka tentang kehebatan Islam. Fazakir, maka oleh kerana itu wahai Muhammad, fazakir, zakir maknanya berilah peringatan kepada manusia ni bil Quran, dengan menggunakan Quran. Jadi kita umat Muhammad ini mestilah menggunakan content of Quran tu kan. Jadi sebab itulah kita ni buat ni bersungguh-sungguh ni pada hari ni, pada bila-bila, setiap pagi, setiap hari, setiap ketika ulama-ulama, ustaz-ustaz penceramah menyampaikan Islam ni, supaya kita faham Al-Quran ni. Jadi kita sebagai orang Islam sepatutnya kena faham Quran. Kalau tak, macam mana kita nak sampaikan kepada manusia Al-Quran kalau kita sendiri tak tahu Al-Quran? Jadi Allah Ta'ala kata situ, fazakir bil Quran. The content of Al-Quran tu hendaklah kita menjadikan bahan untuk disampaikan kepada manusia, untuk diingat. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran itu dengan susah, dengan beratnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita buat hanya untuk dibaca saja. Takkanlah, sebagai contohlah kita katakan surat khabar pada hari ni kan. Surat khabar dikeluarkan setiap hari, dijual kan. Manusia beli. Kemudian manusia beli. Bukan hanya untuk dibaca saja kan, tapi untuk difahami apa ceritanya hari ini, apa ceritanya. Bukan tanya
apa surat khabar ni beritahu bagaimana nak baca surat khabar ini, tapi kita tak tahu apa konten dia. Takkanlah macam tu. Jadi Quran pun macam tu jugalah kita kan. Kita mestilah bersungguh-sungguh untuk mempelajari apa isi Quran, supaya apa? Supaya kita fazakir bil Quran. Kita boleh sampaikan, peringatkan manusia dengan Al-Quran. Man yakhafu wa'id, kepada orang-orang yang takut kepada wa'id, kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Memang akan ada orang yang takut, insya-Allah kan akan ada orang takut. Tapi masalahnya ialah sama ada kita menyampaikan ataupun tidak kan. Habis kita, alhamdulillah, sadaqallahul azim, kita telah tamat surah Qaf. Sekarang kita beralih sedikit ke surah Az-Zariyat kerana surah Az-Zariyat ni berada di muka surat ini, dan ada 6 ayat daripada surah Az-Zariyat berada di muka surat 520 kita pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waz-zariyati zarwa, falhamilati wikra, faljariyati yusra, falmuqassimati amra, innama tu'aduna lasadiq wa innad dina lawaqi'. Sadaqallahul azim. Itu 6 ayat daripada surah Az-Zariyat. Alhamdulillah, kita masuk pada hari ini, kita tengok sikit. Dipenuhi ayat 1 sehingga ayat 1 sehingga ayat 4 ini ialah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 perkara. Yang pertama dengan Az-Zariyat, yang kedua dengan hamilat, yang ketiga jariyat, yang keempat ialah muqassimat. Jadi ulama-ulama tafsir telah berbeza pendapatlah mengatakan apakah maksud kepada 4 perkataan ini. Pendapat yang masyhurnya telah membahagikan 2, iaitu yang pertamanya ialah maksud Az-Zariyat ini ialah angin, ar-riyah ini. Jadi yang pertama itu Az-Zariyat, iaitu Az-Zariyat ni daripada perkataan zara. Zara ni maknanya, zarra maknanya farraqa maknanya. Kalau zarra maknanya farraqa ataupun baddada, iaitu apabila satu benda yang terkumpul kemudian kita pecahkan, sama ada kita tiup ke, kita pukul ke, kita buat apa, kita pecahkan sehingga dia berterabur, sehingga dia ni berkecai, itu nama dia zarra, iaitu kita pecahkan. Jadi Az-Zariyat ini ialah setengah ulama tafsir kata artinya ialah angin yang meniup awan itu sehingga awan itu berkecai. Awan tu daripada seketul besar kan, kemudian dia berpecah kan. Sebagaimana kita tengok pada hari ini kan, awan tu tak ada awan yang begitu besar kan. Jadi Az-Zariyat, angin yang kuat telah meniupkan dia sehingga dia tu pecah, berkecai. Itu yang pertamalah, pendapat yang pertama mengatakan Az-Zariyat tu maknanya angin. Kemudian yang keduanya ialah ayat yang kedua, iaitu falhamilati. Falhamilat ini ialah angin juga, iaitu angin yang mengandungi awan. Ataupun awan tu yang mengandungi hujan. Gitu kan. Jadi falhamilat, hamilat ni hamil. Hamil, kalau kita kata perempuan hamil, maknanya perempuan yang mengandung. Sebab apa? Sebab dalam kandungan itu ada anak. Jadi tapi apa-apa saja yang mengandung, yang membawa sesuatu benda, maka itu kita panggil dia hamilat. Jadi kalau lori itu pun lori, kontena yang membawa barang tu kita panggil hamilat. Kalau kapal-kapal yang besar yang membawa barangan itu kita panggil hamilat. Jadi hamilat ni ialah dikatakan setengah ulama, iaitu angin, awan yang besar yang mengandungi hujan di dalamnya, yang membawa hujan di dalamnya. Jadi sebab tu dia kata falhamilat wikra. Wikra tu ialah kandungan, iaitu hujan yang berada di dalam awan tu. Kemudian yang ketiganya faljariyat. Jariyat ni daripada jaryu. Jaryu ni maknanya berlari. Bila disebut jariyat, ramai ulama mengatakan sini maksudnya ialah kapal, iaitu kapal-kapal yang berlayar di lautan yang besar tu, faljariyat, yang membawa kontena-kontena lah, apalah kan. Kalau zaman dulu tak adalah kontena kan, tapi faljariyat tu kapal-kapal yang berlayar di lautan. Yusra artinya ialah yang mudah. Maknanya kapal-kapal tu berlayar dengan mudah kan. Kita kata memang mudah kan, banyak kapal berlayar kan, dan membawa barangan-barangan untuk manusia kan, daripada satu tempat ke satu tempat. Tak kira lah kan, kapal tangki ke, kapal kontena ke, kapal orang ke dan sebagainya. Kemudian fal muqassimati amra, dan muqassimat ni maknanya qassam ni maknanya yang membahagi-bahagikan. Fal muqassimat, Allah Ta'ala bersumpah dengan sesuatu benda yang membahagikan. Apa yang maksud membahagikan? Ada yang kata awan,
yang membawa rezeki kepada, memberikan kepada manusia itu air, dan kemudian air itu tumbuhkanlah pokok-pokok dan sebagainya. Tapi ada yang mengatakan muqassimat ni maksudnya ialah malaikat, iaitu malaikat-malaikat yang bekerja untuk membawa, mencatat, memberikan rezeki. Bukan malaikat itu memberi rezeki, tapi malaikat itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membahagi-bahagikan rezeki kepada manusia. Walaupun apa maksud daripada keempat-empat perkataan ini, tapi bagi kita ialah semua itu adalah sumpah. Setengah ulama tafsir mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala membawa, menceritakan sini tentang rezeki. Ada awan yang mana membawa rezeki, ada awan yang mana tidak memberi rezeki. Tidak maknanya nak jadi hujan tiba-tiba tak jadi hujan. Jadi nak menunjukkan di sini, setengah ulama tafsir kata ialah menunjukkan bahawa kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki itu sebenarnya berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan tangan-tangan tapi maksud dia dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia boleh beri kepada manusia siapa yang dia kehendaki. Jadi sebab kebanyakan daripada empat perkataan ini ialah bercerita tentang rezeki, dan setengah ulama tafsir kata bahawa surah ini, surah Az-Zariyat inilah surah rezeki, iaitu nak ceritakan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala membahagikan rezeki, memberikan rezeki kepada kemanusiaan. Kemudian masuklah kita ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Allah Ta'ala pun menceritakan, Allah Ta'ala bersumpah demikian. Kenapa? Nak ceritakan apa? Satu benda yang besar. Apa benda yang besar itu? Innama tu'aduna lasadiq. Apa yang innama tu'aduna, apa yang kamu dijanjikan itu adalah benar. Iaitu apa? Janji kamu akan mati, janji kamu akan bertemu dengan Allah, janji kamu akan dihisap, adakah kamu yang masuk syurga, adakah kamu masuk neraka, dan sebagainya. Semua itu adalah janji-janji, benda yang Allah Ta'ala cerita yang akan berlaku. Semua itu adalah benar. Ingat semua itu adalah benar. Kemudian wa inna dina lawaqi'. Din di sini adalah iaitu pembalasan. Pembalasan Allah itu akan berlaku kepada manusia. Jadi kita sampai ke situ. InsyaAllah hari ini kita akan jumpa lagi di hari esok insyaAllah dalam sesi seterusnya, muka surat 521 di hari esok insyaAllah. Allahu a'lam bissawab. Apa yang baik itu daripada Allah, apa yang kurang itu daripada saya. Jom insyaAllah jumpa lagi. Jangan ke mana-mana esok Sila share, jangan lupa dengan kawan-kawan insyaAllah share supaya kita dapat pahala sama-sama dengan apabila orang baca apa yang kita share tu insyaAllah letakkan linknya dalam kawan-kawan semua, tempat di mana saja tempat yang Auda semua boleh letakkan insyaAllah. Moga-moga Allah Ta'ala beri keberkatan kepada hidup kita pada hari ini insyaAllah dengan pembukaan Quran kita pada hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.